KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, pengacara anda pada hari ini. Sebuah lagi topik yang kita nak kongsikan berkaitan dengan hala tuju kemenjadian guru-guru. Sama ada guru-guru ini guru-guru di Bilik Darjah ataupun para pensyarah maupun mereka yang bekerja di bahagian pentadbiran. Terima kasih kepada semua yang menonton dan mengikuti sepanjang kami bersiaran. Satu lagi episod untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut apa lagi hala tuju, apa lagi cabang-cabang kerjaya seseorang tenaga pengajar ataupun guru-guru di sekolah. Hari ini tajuk kita adalah latihan sangkutan industri dan akan berbincang dengan kami pada hari ini ialah Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri BP Ltd iaitu Teknologis Sufian Mahmud ataupun Cik Sufian. Selamat datang Cik Sufian. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru di sini pada hari ini. Baiklah, berbalik kepada tajuk kita, latihan sangkutan industri. Sebelum saya mulakan dengan soalan saya ada sedikit mukadimah. Untuk siapa latihan sangkutan industri ini sebenarnya? Latihan sangkutan industri ini dibuka kepada semua tenaga pengajar dalam bidang teknikal dan vocational lah, untuk mengikuti latihan dalam tempoh tertentu di industri yang dipilih. Jadi siapa yang sebenarnya layak memohon untuk menyertai program LSI ini ataupun latihan sangkutan industri ini? Semua tenaga pengajar di TVET, pendidikan TVET layak untuk memohon. Itu sama ada dari kolej vocational, di institut latihan kemahiran awam yang lain. Ini sangat-sangat menarik untuk mereka tenaga pengajar di TVET ya. Jadi apa antara syarat-syarat nak memohon? Mestilah ada syarat-syarat kan Cik Sufian? Apakah dia syarat-syarat layak memohon bagi latihan sangkutan industri? Okey, sebelum itu saya nak maklumkan bahawa latihan sangkutan industri ini disediakan untuk semua tenaga pengajar TVET bagi mereka mendapat pengalaman, pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan kemahiran sebenar di industri lah. Supaya mereka didedahkan di industri dan boleh dibawa ke institusi masing-masing untuk disampaikan kepada pelajar-pelajar. Jadi apakah antara syarat-syarat yang mereka perlu penuhi untuk menyertai program latihan sangkutan industri ini? Pertamanya, tenaga pengajar itu perlulah bebas daripada masalah tindakan tata tertib lah, sebagai penjawat awam ya. Kemudian dia perlu mendapat persetujuan ataupun sokongan daripada ketua jabatan di institusi masing-masing. Kemudian tenaga pengajar tersebut perlu mendapat kebenaran daripada pihak industri yang mereka nak sertai itu, dan dia boleh memohonlah dalam untuk mengikuti LSI ini di industri berkenaan. Ada tak prasyarat yang perlu dipenuhi untuk pemohon? Mereka mesti mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak firma industri lah. Utamanya mesti seperti keperluan untuk CIDB, Suruhanjaya Tenaga, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, Pekerjaan dan juga Kementerian Kesihatan yang berkaitan lah dengan bidang yang mereka nak syukuri itu. Baik, jadi dalam masa 1 tahun, tempoh 1 tahun ini sebenarnya berapa kali permohonan dibuka untuk program LSI? Permohonan dibuka sepanjang masa, bergantung pada tahun semasa lah. Jadi kalau mereka nak memohon tahun semasa, mereka perlu memohon dalam tahun berkenaan dan mengikuti sepanjang tempoh 2 tahun dalam tempoh 2 tahun lah. Sekurang-kurangnya sebulan. Sebulan. Contohlah saya dah memohon LSI, tapi boleh ke kalau saya nak memohon LSI untuk kali kedua pada tahun tersebut atau tahun semasa? Untuk tahun semasa tidak boleh. Tidak boleh. Tapi untuk tahun berikutnya mereka boleh memohon. Dan setiap tahun tenaga pengajar ini boleh memohon untuk mengikuti latihan industri. Oh, maknanya tenaga pengajar yang sama boleh memohon untuk mengikuti program ini setiap tahun. Setiap tahun.
Adakah pengisian setiap tahun itu sama atau berbeza? Dia di pengisian dalam bidang khusus mereka, tetapi tempoh yang ditetapkan ialah sebulan hingga 30 hari. Mana 30 hari hingga 3 bulan. Atau 30 hari hingga 90 hari lah. Wah, 30 hari hingga 90 hari itu bukanlah tempoh yang pendek, agak lama, tapi mereka juga mempunyai tugas hakiki. Jadi bagaimana mereka membahagikan antara tugas hakiki dan juga mengikuti program LSI ini? Mereka boleh memilih ikut kesesuaian masing-masing lah. Sebab tempoh minimum dia ialah sebulan. Baik. Dan dalam tempoh sebulan itu mereka boleh buat secara berfasa. Boleh buat dalam 3 fasa dan setiap fasa itu tidak kurang daripada seminggu lah latihan yang mereka sertai itu. Jadi untuk next punya latihan mereka boleh teruskan sehingga cukup tempoh minimum sebulan. Maknanya dilakukan secara berfasa dan mengikut kesesuaian waktu masing-masing, ditambah dengan tugas hakiki. Termasuk juga hari hujung minggu dan juga hari cuti. Boleh juga menggunakan masa yang terluang untuk mengikuti kursus ataupun program ini. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut mengenai latihan sangkutan industri ini yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru. Masih bersama saya Nisa K dan Encik Supian yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri BPLTV membincangkan tentang topik latihan sangkutan industri yang mana kita dah tahu LSI ini atau latihan sangkutan industri ini untuk siapa yang boleh memohon, syarat memohon. Tapi saya nak petik kembali daripada apa yang saya sebutkan tadi. Sekiranya saya telah memohon pada tahun ini, dah mengikuti program ini, kemudian tahun hadapan saya mohon lagi sekali, Encik Supian, pergi lagi, ikuti lagi program ini. Jadi adakah ini akan menjejaskan tugas hakiki saya, tugas harian saya sebagai tenaga pengajar TVET, ataupun sebenarnya ianya dibenarkan mengikut kepada orang kata apa, program ini dilakukan secara berfasa? Okey, untuk latihan sangkutan industri ini, tenaga pengajar boleh memohon pada setiap tahun. Tapi bergantung kepada keperluan yang ditetapkan oleh pihak kolej ataupun institusi mereka lah. Kalau institusi mengatakan bahawa dia menjejaskan pembelajaran atau pelajaran di kolej, mungkin dia ditangguh dan diganti dengan orang lain. Begitulah seterusnya. Kalau tak ada masalah dari segi pengurusan di kolej ataupun institusi, mereka boleh memohon pada setiap tahun. Tidak ada masalah lah sekiranya ianya waktu ada, tidak mengganggu fokus pengajaran terhadap murid-murid. Dan disokong pula dengan jabatan. Disokong oleh ketua jabatan. Baik, boleh memohon setiap tahun. Jadi tempoh LSI ini disebutkan antara 30 ke 90 hari. Jadi mungkin boleh Encik Supian boleh kembangkan lagi apakah yang berlaku sepanjang tempoh ini, berapa lama total yang diambil oleh mereka yang menyertai program LSI ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk LSI ini tempohnya antara sebulan hingga 3 bulan. So dalam tempoh tersebut sama ada nak dibuat sekaligus ataupun dibuat secara berfasa. Minimumnya ialah 30 hari. 30 hari daripada 3 bulan yang ditetapkan itu. So dalam 30 hari itu boleh dibuat secara berfasa lah. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Setiap fasa minimumnya seminggu. Ataupun dalam seminggu untuk latihan lah. Kemudian sambung lagi pada waktu yang lain. Itu termasuk satu rehat pada hujung minggu lah. Jadi itu kaedahnya, dan industri yang dipilih itu boleh dipilih di lokasi yang berhampiran dengan tempat bertugas tenaga pengajar tersebut. Baik, ini bermakna mereka yang menyertai program ini perlu hadir ke lokasi program dijalankan? Dia perlu hadir di industri dalam tempoh yang ditetapkan itulah. Kalau seminggu lah. Kalau 30 hari, mereka perlu berada sepenuh masa 30 hari. Baik, sebenarnya saya tertanya-tanya, apabila kita ataupun seseorang itu memohon untuk menyertai program LSI, adakah permohonan itu terus masuk ataupun perlu ada pemilihan dibuat? Ya, memang. Peserta perlu memohon, menghantar permohonan, dan dia dengan syarat dia perlu didaftarkan dulu dalam sistem TIPS.
yang dibina oleh pihak SIAS ataupun institusi untuk melatih tenaga pengajar TVET lah. Jadi bila mana mereka mendaftar dalam sistem TIPS itu, mereka boleh memilih industri yang mereka berminat untuk hadir buat LSI. Dan didaftarkan semula dalam sistem tersebut. Jadi bila diluluskan oleh pihak institusi dan juga pihak pentadbir institusi iaitu DPLTV, dan mereka boleh dihantar untuk ke industri lah. Okey, pada setiap satu-satu pengambilan setiap satu-satu program dijalankan, berapa ramai peserta, berapa besar kapasiti peserta yang diterima untuk satu-satu program itu dijalankan? Program bergantung kepada industri tersebut lah. Kalau industri tersebut perlukan ramai syarah dalam bidang tersebut untuk mengikuti latihan, mereka boleh, itu bergantung kepada industri. Tetapi pihak kolej menghadkan dari segi tenaga pengajar yang perlu dihantar ke industri supaya tidak mengganggu proses pembelajaran di kolej sendirilah. Mungkin satu masa itu beberapa orang saja yang dibenarkan untuk mengikuti LSI. Ya, nanti hantar terlalu ramai tenaga pengajar nanti murid-murid sekolah pula. Baik. Jadi perlu ada keseimbangan di situ. Setiap kali dihantar tenaga pengajarnya perlulah jumlah yang bersesuaian, yang tidak mengganggu perjalanan di sekolah ataupun di kolej pula. Baiklah, bagaimana kalau saya lah contohnya kan, saya ni tenaga pengajar TVET, saya nak memohon menyertai program LSI, bagaimana untuk saya memohon? Mungkin di luar sana ada yang nak tahu. Okay, sebelum memohon untuk LSI perlu berdaftar dengan sistem TIPS yang saya nyatakan tadilah. Bila nama kita dah didaftar dalam sistem tersebut sebagai tenaga pengajar, kita boleh memilih program ataupun bidang kemahiran yang ada dalam sistem tersebut yang kita mahu ikuti di industri. So bila kita contohnya kita bidang mekanikal kan. Jadi kita dapatkan firma atau industri yang berkaitan dengan bidang program kita, dan kita daftarkan isi borang dalam sistem isi borang, kemudian hantar kepada pihak pentadbir. Bila diluluskan, barulah kita boleh menyertai program LSI. Baik, saya tertanya-tanya apabila sistem TIPS disebut-sebutkan tadi, adakah sistem ini perlu didaftarkan sendiri oleh tenaga pengajar tersebut atau didaftarkan oleh jabatan ataupun institusi tempat beliau bekerja? Boleh didaftarkan sendiri oleh tenaga pengajar. Baik. Sistem itu dibina memang sebagai database kepada semua tenaga pengajar dalam bidang TVET di semua institusi latihan di seluruh negara lah. Baik. Adakah dengan menyertai program LSI ini, tenaga pengajar TVET ini mempunyai laluan kerjaya yang lebih cerah ataupun mampu pergi ke peringkat yang seterusnya? Tujuan kita memerlukan tenaga pengajar yang ada mengikuti latihan industri ini adalah supaya mereka didedahkan dengan pengalaman sebenar di industri, supaya mereka dapat bawa balik hubung kaitkan di pihak industri dengan pihak kolej supaya beri pengalaman yang lebih baik kepada pelajar lah. Dan dari segi kerjaya, mereka sendiri dapat mengurangkan gap ataupun mengurangkan jurang antara tenaga pengajar TVET dengan pihak industri. Itu tujuan dia. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut bagaimana lebih informasi mengenai latihan sangkutan industri ini, tetapi kita nak rehat seketika. Penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Teknologi Sufian Mahmud. Cik Sufian kita, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri BPLTV. Kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi tentang informasi berkaitan latihan sangkutan industri, dan antara syarat memohon adalah untuk menyertai program ini adalah untuk mendapatkan penempatan. Jadi bagaimana peserta-peserta program ini mendapatkan penempatan? Apakah cara-cara untuk mereka mendapatkan penempatan bagi LSI? Okey, peserta latihan industri ini dia boleh memohon sendirilah, dia boleh mencari industri yang bersesuaian dengan keperluan mereka, keperluan kemahiran yang mereka perlukan.
Bila dapat industri tersebut, mereka kena dapat kelulusan ataupun kebenaran bertulis daripada pihak industri. Baik. Dan dengan surat kebenaran itu, mereka boleh memohon dengan mengisi borang permohonan dalam tips tadi. Baik, jadi apabila mereka memohon, apakah firma-firma yang boleh dijadikan ataupun sesuai dimohon untuk dijadikan penempatan bagi program LSI? Firma tersebut mestilah yang kita utamakan firma yang berada di persekitaran 25 km daripada tempat bertugas. Baik. Itu yang pertama. Dan firma tersebut sesuai dan berkaitan dengan bidang yang mereka ikuti untuk mereka dapatkan pengalaman industri itu. Baik. Dan kursus yang dipilih itu atau program yang akan diikuti itu terdapat dalam sistem tips yang ditetapkan itu. Baik, saya tertanya-tanya sebenarnya apakah bidang yang mendapat permintaan tinggi dari segi tenaga pengajarnya? Banyak bidang. Di kolej vokasional kita ada banyak bidang yang teknologi yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar. Baik. Dan pensyarah-pensyarah ataupun tenaga pengajar inilah yang akan mencari industri ataupun firma yang berkaitan dengan bidang mereka. Baik. Untuk mereka dapatkan pengalaman industri dan bawa balik kepada pelajar mereka lah. Jadi bidang-bidangnya macam mechanical, electrical, elektronik. Saya kira bidang-bidang ini sebenarnya mungkin pada waktu saya bersekolah dahulu kan, masih muda ya Cik Sufian, bersekolah dahulu mungkin tidak mendapat perhatian. Sebagaimana sekarang murid-murid dan pelajar telah mendapat kesedaran bahawa ini adalah bidang yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi adakah permintaan itu meningkat sejajar dengan kesedaran mereka, ini adalah bidang yang mereka boleh sertai? Memang meningkat. Dari segi permohonan pelajar-pelajar untuk masuk ke bidang-bidang vokasional ini sangat merangsangkanlah. Antara bidang-bidang yang popular dalam bidang teknologi ini seperti otomotif. Otomotif. Baik. Jadi bidang otomotif sekarang ini kita maklum bahawa teknologinya dah berkembang. Jadi pensyarah-pensyarah kita itu perlu meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang berkenaan. Contohnya sistem teknologi hybrid. Ya, betul. So bila mungkin masa mereka dilatih dulu di institusi pendidikan, mereka tak ada silibus yang berkaitan dengan hybrid. Ya, kereta auto, kereta manual. Auto, manual, sistem. Contoh sekarang ni lagi advance EV vehicle kan. So bila mereka perlukan kemahiran-kemahiran begitu, mereka cari industri yang boleh berikan khusus berkaitan dengan peningkatan program mereka itulah. Dan itu yang latihan sangkutan industri ini membantu mereka. Jadi sepanjang mereka menyertai program LSI ini, ada tak bentuk-bentuk perlindungan yang mereka akan terima sepanjang program berlangsung? Memang ada. Mereka akan disediakan dengan insurans berkelompok lah. Baik. Yang dibiayai untuk sepanjang tempoh latihan mereka. Baik. Ini disediakan oleh pihak SIAS. Oleh pihak SIAS itu sendiri. Jadi mungkin ramai yang selepas menonton episod kita ini mempunyai lebih minat untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana mereka nak mendapatkan lebih informasi berkaitan dengan latihan sangkutan industri. Mungkin ada tenaga pengajar yang berminat nak memohon. Kita di BPL TV memang kita mengeluarkan surat siaran berkaitan dengan LSI ini ke semua kolej-kolej vokasional. Baik. Dan di situ pihak kolej perlu menyenaraikanlah pensyarah-pensyarah ataupun tenaga pengajar mereka yang perlu mengikuti latihan industri dan didaftarkan dalam sistem tips tadi. Baik. Dan mereka juga boleh berhubung dengan pihak BPL TV di talian yang ditetapkan. Baik. Dan juga mereka boleh melihat panduan program latihan sangkutan industri yang kita edarkan kepada semua kolej untuk dirujuk bagi memahamkan mereka tentang bagaimana prosedur dan proses untuk mengikuti latihan industri ini. Baik, bercakap mengenai memohon, pasti ada dokumen-dokumen yang perlu kita sediakan. Apa antara dokumen penting yang Cik Sufian nak ingatkan pada mereka di luar sana yang mungkin berminat nak menyertai ataupun nak mengikuti program LSI ini? Saya pasti ramai tenaga pengajar yang saya baru tahulah mengenai LSI kan. Mungkin ada yang sama ini sibuk fokus pada murid-murid dan ingin mengikuti program ini. Jadi apakah antara dokumen penting yang mereka perlu ada, tak boleh dilupakan untuk memohon? Okey, untuk memohon mereka perlu sediakan resume mereka lah. Resume.
dan juga menyediakan senarai tugas hakiki mereka dalam bidang yang mereka inilah bidang latihan mereka itulah. Kemudian mesti menyediakan borang permohonan untuk penempatan. Boleh didapatkan daripada sistem TIPS tadi. Dan ada satu surat daripada pihak kolej ataupun pihak institusi yang mengesahkan bahawa mereka ini adalah tenaga pengajar di institusi berkenaan. Dan juga mereka perlu dapatkan surat jawapan daripada pihak firma atau industri yang membenarkan mereka mengikuti latihan untuk disertakan bersama dalam borang permohonan. Itu yang penempatan tadi tu ya? Ya, penempatan industri tadi. Dan perlu menyediakanlah keperluan-keperluan industri yang diperlukan seperti yang saya sebutkan sebelum ini, syarat CIDB dan sebagainya. Jadi pada mereka yang berminat untuk mengikuti program latihan sangkutan industri yang seterusnya, boleh sediakan dokumen-dokumen ini, bersedia untuk mengikuti program ini, kerana saya fikir ini adalah salah satu cabang ataupun cara untuk mereka meningkatkan lagi kualiti kendiri sebagai tenaga pengajar untuk disalurkan kembali kepada pelajar-pelajar di kolej. Betul tak Cik Sufian? Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Teknologi Sufian Mahmud. Cik Sufian, terima kasih Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri BPLTV kerana bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini di Bina Upaya Guru. Diharapkan apa yang kita kongsikan pada hari ini mengenai latihan sangkutan industri memberi manfaat dan pencerahan kepada semua yang menonton. Sekali lagi terima kasih Encik Sufian. Semoga bertemu lagi, jangan serik ya. Boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, semoga kita bertemu lagi Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.